Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita kembali bersama dengan Cikgu Nora dalam kelas perniagaan tingkatan 5. Hari ini kita akan sentuh tentang bab 1 pengurusan sumber manusia di bawah subtopik 1.5 hubung kait antara pekerja dengan kejayaan sesebuah perniagaan. Murid-murid, ini ialah kandungan daripada buku teks 1.5 hubung kait antara kemahiran kebolehkerjaan pekerja dengan kejayaan sesebuah perniagaan ada pada muka surat 16 dalam buku teks dan diharapkan murid-murid telah bersedia dengan buku teks dan buku catatan masing-masing. Apa dia kebolehkerjaan? Mari kita lihat definisi kebolehkerjaan. Kebolehkerjaan ialah kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh pekerja yang membuatkan bakal majikan berminat untuk menawarkan pekerjaan kepada mereka. Maksudnya di sini, apa kemahiran ataupun kebolehan yang seseorang pekerja itu ada yang membuatkan bakal majikan akan rasa tertarik ataupun itu adalah satu keistimewaan kepada pekerja itu yang membuatkan sesebuah syarikat itu akan berminat untuk menawarkan pekerjaan tersebut kepada pekerja itu. Ada 7 kemahiran kebolehkerjaan. Yang pertama, kemahiran berkomunikasi. Mungkin pekerja itu mempunyai kemahiran komunikasi yang sangat baik yang menyebabkan majikan tertarik untuk mengambil beliau bekerja. Yang kedua, kerja berpasukan. Pekerja itu mampu bekerja dalam satu pasukan dan mampu bekerja sama dengan pekerja-pekerja yang lain. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Pekerja tersebut mempunyai kemahiran untuk menyelesaikan satu-satu masalah. Yang keempat, inisiatif dan keusahawanan. Pekerja itu menunjukkan ciri-ciri sebagai usahawan yang baik dan ini mampu menarik minat majikan untuk mengambil beliau bekerja. Yang kelima, perancangan dan pengurusan diri. Pekerja itu menunjukkan ciri-ciri mampu merancang dan mampu menguruskan diri dengan baik. Seterusnya yang keenam, penggunaan teknologi terkini, iaitu pekerja itu mempunyai kemahiran ataupun kebolehan menggunakan teknologi yang terkini. Dan yang ketujuh, keupayaan pembelajaran. Pekerja itu menunjukkan keupayaan ataupun kemahuan untuk bekerja dan belajar sesuatu yang baru dan ini mampu untuk meningkatkan sesebuah organisasi itu ke arah yang lebih baik. Seterusnya, kemahiran kebolehkerjaan iaitu keperluan kemahiran kebolehkerjaan akan membantu pekerja melaksanakan kerja dengan cekap dan sistematik serta menyumbang kepada kejayaan perniagaan. Maksudnya, apa yang majikan itu harapkan daripada seorang pekerja dan kemahiran kebolehkerjaan ini mampu membantu pekerja itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang pertama, kelayakan yang bersesuaian. Apabila pekerja itu mempunyai kelayakan yang bersesuaian, maka dia mampu melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Yang kedua, pekerja itu berpengalaman. Yang ketiga, pekerja itu mempunyai pengetahuan tentang produk dan perkhidmatan. Yang keempat, berpengalaman dalam industri tertentu. Dan yang kelima, keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan atau jabatan. Yang pertama, kelayakan yang bersesuaian. Majikan memang mengharap seorang pekerja itu yang diambil bekerja dilihat berdasarkan kelayakan mengikut keperluan perniagaan. Kepelbagaian ujian diperlukan untuk menilai personaliti dan kebolehan calon. Maksudnya di sini, apabila pekerja itu nak diambil bekerja oleh seorang majikan, maka majikan akan melihat kelayakan yang sesuai dengan jawatan yang ingin diberikan kepada pekerja. Contohnya, seorang accountant perlu memiliki sekurang-kurangnya kelayakan akademik dalam bidang perakaunan dan kelayakan profesional seperti badan perakaunan yang bertauliah. Seterusnya yang kedua, berpengalaman. Para pekerja yang mempunyai pengalaman merupakan satu kelebihan kepada perniagaan. Majikan akan lebih memberi keutamaan kepada calon yang berpengalaman dalam industri kerana dapat menjimatkan masa dan kos latihan. Maksudnya di sini, lebih banyak pengalaman seseorang pekerja itu, maka lebih besar peluang dia untuk diambil bekerja oleh seseorang majikan. Contohnya, usahawan restoran mengutamakan pengambilan chef yang mempunyai pengalaman kerja kerana mereka telah terlatih, berkebolehan, kreatif dan dapat mengurangkan kos latihan. Sebab apabila dia berpengalaman, maka tak perlulah sesebuah organisasi itu perlu mengajar dia dengan lebih dalam sebab dia sudah ada pengalaman sedia ada. Seterusnya yang ketiga, berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan. Maksudnya di sini pekerja yang berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan merupakan satu kelebihan untuk dipilih.
Pekerja yang berpengetahuan dalam perkhidmatan membolehkan mereka memasarkan perkhidmatan dan produk kepada pelanggan dengan berkesan. Contohnya, pegawai bank yang mempunyai pengetahuan tentang produk perbankan yang terkini dan perkhidmatan sampingan untuk memberi nilai tambah kepada pelanggannya. Maksudnya kalau pekerja itu dia bekerja dan dia banyak pengetahuan tentang produk atau perkhidmatan yang dia jual, maka dia boleh memberi informasi-informasi tersebut kepada pelanggannya, dan ini akan membuatkan pelanggan itu lebih yakin kepadanya, dan ini juga adalah satu keperluan ataupun kemahiran kebolehkerjaan yang diperlukan oleh majikan apabila memilih seseorang pekerja. Yang keempat, berpengalaman dalam industri tertentu. Pengalaman dalam bidang kerja berkaitan amat penting kerana pekerja dapat melaksanakan tugas yang diberi dengan lebih baik. Contohnya, pramugari yang telah lama berkhidmat dengan syarikat penerbangan. Mereka lebih terlatih dan mempunyai pengetahuan yang baik dalam deskripsi tugas. Kemahiran kebolehkerjaan ini dapat memberi khidmat terbaik untuk syarikat penerbangan. Maksudnya kalau seseorang pekerja itu contohnya dia pernah bekerja dalam satu industri dan industri itu ada kaitan dengan jawatan yang dia mohon pada masa sekarang, maka itu merupakan satu kelebihan juga kerana dia berpengalaman dalam industri tertentu, dan ini akan menyebabkan majikan akan lebih tertarik untuk mengambil beliau bekerja. Dan yang terakhir, yang kelima, keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan atau jabatan. Seseorang pekerja yang mempunyai pengalaman dan potensi boleh menyumbang kepada pencapaian sasaran individu ataupun pasukan ataupun jabatan. Komitmen dan daya usaha kerja yang positif dapat membentuk kesepakatan yang harmoni dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Maksudnya di sini, seseorang pekerja yang ada pengalaman dan potensi, dia akan ada matlamat untuk mencapai sasaran dia, sama ada dia bekerja dalam pasukan ataupun dia bekerja secara individu. Sekian dulu untuk kali ini. Sekiranya ada kemusykilan atau pertanyaan, murid boleh mengajukan kepada guru masing-masing, sama ada melalui WhatsApp ataupun Telegram ataupun medium lain yang dirasakan sesuai. Jumpa lagi pada pembelajaran akan datang.